Ni Adas terkejut, dia kata, Adas ni seorang Nasrani, orang ahli kitab, dia belajar kitab Taurat, Injil semua. Dia dengar perkataan Allah, dia kata, perkataan ini tidak disebut oleh orang-orang kawasan ni. Siapa engkau? Okey. Dia tanya, siapa engkau ni? Dia tak tahu siapa yang Muhammad ni. Dia, Nabi pun tanya, dia ni siapa? Aku ni Adas, aku ni berasal daripada Ninawa. Ninawa ni kat utara Iraq. Saya pernah sampai Ninawa tu, tempat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi dia kata, aku berasal daripada Ninawa, tempat ni ada aku berasal situlah. Jadi Nabi kata, aku ni Muhammad bin Abdullah, aku adalah saudara kepada seorang Nabi yang duduk di Ninawa, nama dia Yunus ibn Matta. Dan akulah saudaranya, dia adalah Nabi, dan aku juga Nabi untuk bawa ajaran yang sama untuk mentauhidkan Allah SWT. Atas sebab itulah Adas, seorang hamba Nasrani tadi, akhirnya dia memeluk Islam dan dia beriman pada Nabi SAW. Mana hidayah Allah nak bagi dengan sebab memberi makan anggur saja. Jadi ini masjid ni dikatakan kawasan ni lah kebun anggur tadi. Pokok-pokok anggur pun kita boleh nampak lagi. Di sini dikatakan bahawa Nabi dan Adas pernah berada dulu. Adas bagi makan, Adas Islam dekat kawasan ni. So kalau sekarang ni masjid ni berkunci, kalau dalam tu kita boleh nampak lah dia punya signage, dia tulis Masjid Adas tu. Okey, jadi ini juga kalau kita boleh bayang, Nabi SAW pernah menangis, pernah disakiti sehingga berlumuran darah. Dan di kawasan ini jugalah sebenarnya ada satu doa Nabi yang sangat masyhur yang saya boleh bacakan kepada kita hari ini. Bayang Nabi kena baling batu sehingga berdarah Nabi. Nabi lari untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Allah boleh hantar malaikat. Allah boleh hantar bukit-bukit untuk bergerak untuk menghalang Nabi. Tapi nak bagi tahu, Allah nak tunjuk kepada kita hari ini betapa susah Nabi nak bawa Islam untuk kita yang kita ada hari ini. Yang kita boleh semayang, boleh ibadat, boleh tutup aurat, boleh dapat pahala masuk syurga ni. Sebab Nabi pernah berdarah di sini dulu. Dan Nabi pernah berdoa dengan satu doa ni. Kalau tidak ada doa ni, saya rasa kita tak ada Islam pada hari ini. Nabi kata apa? Ya Allah, kepadamu aku mengadu lemahnya aku ini. Bayang Nabi tengah berdarah sekarang ni. Nabi tengah sakit dengan Zaid bin Harisah. Tak ada siapa yang suka dia. Ya Allah, aku mengadu lemahnya aku sekarang, ya Allah, serta kurangnya daya upaya aku, serta hinanya aku di kalangan manusia. Wahai Allah yang Maha Pengasih, antaranya Maha Mengasihani, Engkau lah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau lah Tuhanku, ya Allah. Kepada siapa Engkau serahkan aku ini? Kepada siapa? Adakah kepada orang yang jauh yang mencari kesempatan untuk menyerang aku? Ataupun kepada musuh yang Kau serahkan urusanku kepadanya? Jika Engkau tidak memurkai aku, maka aku tidak akan mempedulikannya, ya Allah. Akan tetapi kesejahteraanmu, kerahmatanmu, semua kebaikan daripadamu adalah lebih luas untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu, ya Allah, yang menerangi segala kegelapan serta menyebabkan urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Agar janganlah kemurkaanmu menimpa kepadaku, dan janganlah Engkau menjadi murka kepadaku. Bagimu keredaan sehingga Engkau benar-benar meredainya. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolonganmu, ya Allah. Nabi seolahnya dah tak ada apa-apa dah. Nabi berjalan jauh daripada Taif. Kita sampai sini lebih kurang 80 km, 80-90 km, 60 batu. Perjalanan kaki, naik bukit. Nabi nak larikan diri daripada Mekah. Mekah Nabi dihina. Nabi cuba pergi ke kawasan Bani Sa'ad, Bani Saqif, tempat-tempat yang Nabi pernah membesar masa kecil, dengan harapan adalah orang boleh sokong Nabi. Rupanya sampai sini Nabi juga dihina, dicerca, disakiti sehingga berlumuran darah. Nabi tak ada siapa. Nabi kata, ya Allah, kepada siapa Engkau hantar aku ni? Sehingga manusia semua menghina aku, mencaci aku, menyerang aku. Jadi Nabi minta sangat-sangat Allah boleh bantu Nabi SAW. Dan ketika Nabi doa, inilah diceritakan dalam riwayat, Malaikat Jibril, dan di riwayat cerita Malakul Jabal beserta malaikat penjaga gunung. Dia kata apa kepada Nabi? Ya Muhammad, seandainya engkau mengizinkan kami untuk mengangkat Al-Akhbasain. Akhbasain ni gunung-gunung besar dekat sekitar Mekah, Taif apa semua ni. Akhbasain ni gunung-gunung kita nampak sekitar jalan-jalan yang tinggi-tinggi ni. Kalau kau mengizinkan ya Rasulullah untuk kami mengangkat gunung-gunung yang besar-besar ini, untuk kami hempapkan kepada penduduk Taif terhadap apa yang telah mereka buat kepada engkau ya Muhammad, izinkan kami. Nabi tengah sakit, tengah sedih, tengah macam tu, Nabi kata apa kepada malaikat? Nabi berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaum aku. Dia orang tak tahu apa-apa. Dia orang tak tahu sebenarnya. Dia orang dapat berita yang salah. Mereka tak dapat hidayah. Ya Allah, berikan hidayah pada mereka. Nabi tak doa buruk. Nabi berhak tu doa buruk sebab Nabi dizalimi. Kalau Nabi nak doa sedetik saja, Allah akan hancurkan orang-orang Taif. Tapi Nabi doa hidayah. Dan apa yang berlaku setelah wafatnya Rasulullah sebenarnya? Ketika ramai orang murtad. Lepas wafat Rasulullah, Nabi datang sini masa umur Nabi berapa tadi? 50 tahun. Nabi wafat umur 63. Setelah 23 tahun, rupanya orang-orang Taif lah orang yang banyak menyambung dan apa orang kata apa, menyebarkan ajaran Islam.
selepas 23 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW, yang kalaulah Nabi nak doa hancur-hancur Taif, tapi Nabi tak doa, Nabi doa hidayah. Rupanya dengan hidayah itulah selepas Nabi wafat, rupanya generasi orang Taif, Bani Sakif, antara orang yang banyak menyebarkan dakwah, dan ceritakan dalam buku sejarah, ada beberapa orang di kalangan Bani Sakif yang menyebarkan dakwah hingga ke Asia, yang masuk ke benua India, Pakistan, Bangladesh, yang masuklah ke benua Asia yang kita dapat hari ni daripada orang Bani Sakif yang datang daripada Taif. Penting Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Penting kalau ada orang buat jahat kepada kita, kita doa jahat kepada dia boleh. Dia dapat apa? Dia dapat keburukan, lepas tu kita dapat apa? Dapat kepuasan. Tapi kalau orang buat jahat kepada kita, orang baling batu kepada kita, kita sebagai pokok yang orang baling batu, kita hadiahkan dia dengan buah. Ya? Orang goncang pokok tu, kita tak himpak dia, kita bagi dia buah, kita bagi apa yang dia nak. So orang buat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Sebab manfaat tu bukan sekadar baik untuk dia, baik juga untuk kita. Tapi kalau kita buat jahat, doa jahat pada orang yang buat jahat kepada kita, dapat kejahatan semata-mata kepada dia, kita tak dapat apa-apa. Kita rasa kepuasan. Dan mungkin dengan kejahatan itu memberi kesan juga kejahatan kepada kita. Jadi ambil iktibar daripada kisah Nabi SAW. Walaupun malaikat dah offer, dah tawarkan Nabi untuk hancurkan orang Taif, Nabi tak buat. Nabi Lut terima pelawaan malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut ni untuk nak hancurkan kaum Sodom. Okey, banyak nabi-nabi bila mana malaikat tawarkan untuk nak buat kebinasaan pada mereka, Nabi akan bersetuju. Berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dalam surah At-Taubah, di hujung surah At-Taubah. Allah kata apa? Laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul, iaitu Muhammad, daripada kalangan diri kamu sendiri, di kalangan manusia, kalangan orang Arab pada masa itu. Azizun alaikum, Nabi ni terlalu mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Nabi terlalu inginkan kebaikan kepada kamu. Nabi tak nak benda buruk berlaku dekat kita. Dan Nabi terlalu menumpahkan perasaan belas dan kasih kepada orang-orang yang beriman. Jadi walaupun orang Taif buat jahat pada Nabi, tapi Nabi ni nak orang Taif jadi baik. Dan kesannya memang orang Taif lah rupanya yang beriman. Setelah pada zaman Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, ramai orang murtad. Rupanya orang Taif lah yang kuat iman selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat, insya-Allah kita berada di sini, kuatkan Islam kita, kuatkan semangat kita, sebab kita dapat hari ini sebab Nabi susah sehingga berdarah. Nabi Zaid bin Harisah berdarah, dan Nabi balik setelah 10 hari dalam keadaan hampa, tak dapat apa-apa pun daripada Taif melainkan hinaan dan cercaan semata-mata. Jadi tolong sampaikan berita ini tentang bagaimana kita perlu jaga Islam, sebarkan Islam dengan cara kita tersendiri. Ya, kita semua mungkin takkan boleh nak berkhutbah atas mimbar, sebab perempuan kan pelik pula tiba naik atas mimbar pula. Islam dengan cara kita sendiri. Yang berniaga, Islam cara berniaga. Yang bekerja, cara bekerja. Yang jadi influencer, Islam cara influencer. Yang jadi artis, ya, tapi bawa Islam dengan cara yang tersendiri, insya-Allah. Yang ustaz cara ustaz, ya. Yang mak cara mak, semua bawa Islam, insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, tu saja untuk hari ni. Dah nampak insaf tu, jadi kita boleh keluar lah. Kita nak pergi ke seberang jalan tu, ada